Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا الله يا فتاح يا عالم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا في قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala sama-sama pada malam ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang sama-sama dapat kita selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita bagi membicarakan kitab Tuhfatul Raghibin, yang mana kita sambung pada muka surat yang ke-11. Muka surat yang ke-11. Maka soal bahawa iman dan Islam pada syarak adakah berlainan keduanya atau tiada? Maka jawabnya bahawa iman dan Islam berlainan keduanya pada mafhumnya ataupun pada maknanya. Tetapi seperti yang telah engkau ketahui akan dia pada takrifnya. Tetapi berlazim-laziman wujudnya pada syarak dengan sekira-kira tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim dan tiada diperoleh muslim yang tiada mukmin. Hanya barang siapa bersifat dengan iman, maka bersifatlah ia dengan Islam. Dan barang siapa bersifat dengan Islam, maka bersifat ia dengan iman. Tiada tinggal iman pada syarak daripada Islam dan tiada tinggal Islam pada syarak daripada iman. Maka soalan ini bertanya, yakni adakah iman dan Islam itu berlainan ataupun tiada? Adakah Islam dan iman itu berbeza ataupun tiada? Tetapi pada takrifan dia, ataupun pada maknanya, iman dan Islam dua perkara yang berbeza. Dua makna yang berbeza. Iman dengan makna percaya. Iman berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Kalau kita baca hadis yang kedua dalam kitab Matan Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, yang dipanggil dengan hadis Jibril alaihissalam. Jibril datang jumpa Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi tentang iman. Ditanya kepada Nabi tentang Islam. Ditanya kepada Nabi tentang ihsan. Maka ulama' mengatakan inilah dikatakan rukun beragama. Rukun agama. Arkanuddin. Bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Arkanuddin. Dalam agama, bila sebut agama ad-din itu, Islam tu, mesti ada 3 komponen. Ini Islam, iman dan ihsan. Islam, maka Nabi SAW sebut apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, pergi haji jika mampu. Itu Islam dari segi sudut amalan. Kemudian ditanya tentang iman, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab dan sebagainya, sampai beriman kepada qada dan qadar ketentuan Allah Ta'ala. Yang ini ada 6 perkara. Itu berkaitan dengan akidah. Kemudian yang ketiga ditanya ihsan. Ihsan ini berkaitan dengan akhlak, ataupun kalau kita sebut bahasa satu istilah lain, kita sebut tasawuf. Kata Nabi SAW, bila ditanyakan, Nabi SAW menyebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya bila mana kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tak merasakan demikian, Allah Ta'ala melihat kepada kamu. Jadi, maksudnya apa tuan-tuan? Ada 3. Bila sebut agama, mesti ada 3.
amalannya, kepercayaannya dan akhlak ataupun tasawuf. Jadi tetapi saling melazimi antara satu dengan yang lain. Saling melazimi antara satu dengan yang lain. Maka disebut di sini tiada diperoleh mukmin yang tiada Islam, tiada Muslim, dan tiada diperoleh Muslim yang tiada mukmin. Jadi dia saling berkait antara satu dengan yang lain. Tidaklah dikira seorang mukmin itu melainkan dia mesti orang Islam, dan tidaklah dikira seorang itu Islam mestilah dia seorang yang mukmin, yakni beriman. Yang itu yang disebut antara iman dan beramal soleh itu, antara akidah keimanan itu dengan amal soleh itu saling melazimi antara satu dengan yang lain. Tanda kita orang Islam, tanda kita orang beriman, kita mendirikan sembahyang. Dan orang yang mendirikan sembahyang pasti keimanan pada diri dia. Sebab Nabi SAW Nabi sebut apa tuan-tuan? Bersaksilah iman kepada orang yang sembahyang berjemaah, lelaki yang sembahyang berjemaah, yang datang ke masjid. Jadi dia akan melazimi antara satu dengan yang lain. Dia sebenarnya mesti 3 melazimi, tapi dalam kitab ni kan soalan dia iman dan Islam, dia cerita melazimi antara iman dan Islam. Di dalam rukun Islam itu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Maka 2 kalimah syahadah itu disebut oleh para alim ulama sebagai jambatan kepada akidah. Kerana tidak sah kalau contoh orang solat, dia tak beriman, dia bukan orang Islam, sembahyangnya tak sah, hajinya tidak sah, puasanya tidak sah, zakatnya tidak ada nilai. Kecuali dia mesti dengan jambatan akidah, jambatan iman dengan mengucap akan 2 kalimah syahadah. Kemudian hubayah-hubayahai sekalian mereka itu yang beriman, wajib atasmu memelihara imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia dari kerana barang siapa binasa imannya, jadilah ia kafir. Dan binasa sekalian amal yang telah dikerjakan, dan jadilah ia isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Maka penulis kitab ini kata apa? Wajib ke atas kita ini memelihara iman kita ataupun menjaga iman kita daripada binasa. Kenapa? Bila binasa iman maka boleh jadi kepada kafir, dan kemudian amal-amal kita jadi binasa. Amal-amal kita jadi binasa. Itu sebab dalam bertutur bicara, dalam bercakap, selalunya rosak iman ini dengan sebab percakapan. Jadi dalam tutur bicara, dalam percakapan kena hati-hati. Jangan mulut lebih laju daripada otak. Ada orang kan dia cakap dulu baru fikir. Tak boleh. Kalau boleh berfikir dahulu sebelum berbicara. Kerana takut apa yang kita cakap ataupun apa yang kita bicarakan boleh menyebabkan binasa iman kita, terkeluar kita daripada Islam. Maka kita masuk kepada al-faslu tsani, yakni fasal yang kedua, fima yufsidul iman, pada menyatakan barang yang membinasakan iman. Jadi fasal kedua ni akan membicarakan perkara-perkara yang boleh membinasakan, merosakkan iman. Ketahui olehmu hai talib, yakni penuntut ilmu, bahawasanya yang membinasakan iman itu riddatun, namanya, yakni dalam bahasa Arab, iaitulah kufur yang terlebih keji daripada segala bagai kufur. Riddah itu kita daripada perkataan ini terbit dengan perkataan murtad. Jadi riddah ini yakni keluar daripada Islam, kufur, jadi kafir. Disebut oleh penulis kufur yang terlebih keji daripada segala macam kufur. Perkara dosa yang paling keji daripada pelbagai dosa. Itu. Sebab orang murtad ni tuan-tuan, kalau dia mati, orang murtad ni kalau dia mati, kalau kita baca di sebahagian kitab para alim ulama, contoh tuan-tuan, tak payah kitab besar-besar tuan-tuan, kitab Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil iman wal Islam, yakni Syekh Husain Al-Qadahi, Syekh Husain Al-Qadahi ataupun Syekh Husain Al-Banjari.
Jadi cerita bab orang tinggal sembahyang. Kat situ ada dua. Kalau tinggal sembahyang tinggal sembahyang kerana ataupun dengan sebab dia tidak percaya tentang adanya ibadah sembahyang, kan? Ataupun dia menafikan tentang kewajipan sembahyang, maka orang ini boleh jatuh murtad. Kerana menolak satu hukum perintah daripada perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Okay. Jadi murtad. Kalau murtad, maka dihukum dia macam mana? Dihukum bunuh. Bila dihukum bunuh, adakah dia dihukum bunuh kemudian dikebumikan elok-elok gitu, tak? Kan? Dicincang-cincang tubuhnya, dia bagi makan kepada binatang liar. Tuan-tuan. Kerana tak ada nilai dia, diri manusia tu dah tak ada nilai pada orang yang murtad ini. Dia beza orang kafir, tuan-tuan, orang kafir asli. Mana orang kafir asli yang duduk sekeliling kita ni? Kalau dia mati, jasad dia tu ada nilai sebagai seorang insan. Ada nilai sebagai seorang insan. Contoh, tuan-tuan, dia duduk Bukit Kapar. Kita ni semua Islam. Dia seorang kafir. Kafir asli. Memang keturunan kafir. Tak masuk Islam. Dia mati. Tak ada orang kafir lain boleh ambil tanggungjawab uruskan jenazah dia. Wajib kita orang Islam ambil tanggungjawab urus jenazah dia. Urus bayang bagaimana, mandikan dia, pakaikan pakaian, kemudian tanamlah. Tak perlulah nak buat macam dia, tuan-tuan, kan. Hidup colok ke apa benda tu bukan kerja kita. Itu agama. Ini kita kata dari segi sudut insani, dari segi sudut kemanusiaan. Jadi wajib kita mandikan dia, kita pakaikan pakaian ikut cara dia, macam mana dia nak pakai. Kan? Kemudian kita kebumikan. Tuan-tuan. Kerana dia ada nilai dia. Tapi kalau orang murtad, tak ada nilai, tuan-tuan. Hina. Itu yang disebut sini, kufur yang terlebih keji daripada segala bagai kufur, tuan-tuan. Bermula makna riddah pada lughah, yakni pada bahasa, iaitu rujuk. Artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah pada syarak iaitu qat'ul Islam. Artinya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Ini qat'ul Islam ni, dia putuskan Islam ataupun dia keluar daripada Islam dengan sebab perbuatan yang mengkafirkan. Atau mengata perkataan yang mengkafirkan. Ni awal perbuatan. Yang kedua ni, bercakap dengan sesuatu yang boleh menyebabkan jadi kafir. Atau mengiktikadkan berkepercayaan, berkeimanan dengan iktikad yang mengkafirkan, dengan keimanan yang boleh mengkafirkan. Atau dengan disengaja, atau dengan bersenda-senda, atau dengan bantahan. Yang ni sama ada dia buat dengan sengaja ataupun bergurau-gurau. Gurau pun tak boleh. Bergurau-gurau pun tak boleh. Atau dengan bantahan. Yang ni memang dia tu menolak ataupun tidak mahu kepada Islam. Adapun memutus Islam dengan perbuatan. Dia bagi contoh keluar Islam dengan sebab perbuatan. Ataupun murtad dengan sebab perbuatan. Maka iaitu sujud bagi makhluk seperti berhala. Yang ini makhluk, yang ini kita sujud kepada makhluk, yang ini berhala. Dan matahari. Dan bulan dan lainnya. Yang ini sujud kepada makhluk seperti berhala. Berhala kita maklumlah. Kemudian sujud kepada matahari. Dan kepada bulan. Contoh. Dan lainnya. Maka murad yang dikehendaki daripada sujud iaitu menghantarkan dahi ke bumi. Ini sujud yang kita faham tu lah. Tapi tak syarat mesti macam kita tunjuk anggota sujud, dahi, dua tangan, dua lutut, dua kaki, tuan-tuan. Tak syarat gitu. Maksudnya apa? Dengan menundukkan diri, kan, umpama meletakkan dahi kita ke lantai. Meletakkan dahi ke lantai. Dia yang sujud ni, yang utamanya apa dia? Ada di dalam hati je niat dengan niat penyembahan. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia tak buat dengan bentuk sujud yang kita faham sujud, tapi dia sekadar menundukkan kepala sahaja. Dia tak sujud, dia sekadar dia berdiri tegak dan menundukkan kepala sahaja, tapi dengan niat penyembahan, maka pun dikira murtad, terkeluar daripada Islam. Dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk. Itu sebab tuan-tuan, contohlah kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang isu tengah panas kan, tapi saya sebut supaya kita faham. Orang yang sesat tak semestinya kafir, tapi yang kafir confirm sesat. Jadi memanglah kumpulan ni kan difatwakan sesat. Tanggungjawab kita, mereka masih dalam kelompok orang Islam. Masih dalam kelompok orang Islam. Mereka bukan difatwakan kafir. Mereka difatwakan sesat. Jadi tanggungjawab kita tuan-tuan, janganlah hina-hina orang. Tuan-tuan. Tak habis-habis lagu tu tuan-tuan kan. Ada kan lagu tu kan. Satu tuan-tuan, orang tu dah mati yang kita sebut-sebut tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke lagu tu tuan-tuan? Lagu Abuya tu tuan-tuan. Macam mana lagu dia? Saya pun dah lupa tuan-tuan. Kan? Kita nyanyi lagu orang dah mati tuan-tuan. Hak dia sebagai seorang Muslim yang dah mati tuan-tuan, kena minta maaf dengan keluarga dia. Jangan main-main tuan-tuan. Dan dia sebelum mati tuan-tuan, dia dah kena hukuman daripada pihak pemerintah, dia dah bertaubat. Kalau betul dia taubat, betul-betul taubat tuan-tuan, macam mana ke akhirat kita nak jawab tuan-tuan? Yang kumpulan dia yang tinggal hari ni tuan-tuan, macam saya sebutlah, dia difatwakan sesat, bukan difatwakan kafir. Jadi dia masih dalam lingkungan kelompok umat Islam. Tanggungjawab kita memperbetulkan apa yang tak betul pada mereka. Itu tanggungjawab kita. Betulkan akidah. Macam pihak berkuasa Jabatan Agama akan adakan sesi kursus untuk mereka, kaunseling dan sebagainya untuk betulkan akidah mereka. Jangan kita buat perkara yang menjauhkan mereka daripada Islam. Kadang-kadang kita ni orang Islam dah elok dah cantik tuan-tuan, tapi perangai kita sendiri yang buat orang Islam jauh daripada Islam. Contohlah tuan-tuan, orang datang masjid ni kan, mungkin ada seorang anak muda datang masjid duk pakai baju tengkorak. Baguslah dia nak datang sembahyang, tapi pakaiannya tak berapa nak kena. Tapi kita bukan dengan mencaci maki ataupun memerli, menghina, menasihati, memujuk, mengajak. Sepatutnya begitu. Dan contoh datang-datang, kau tak ada baju lain kau nak pakai. Kan? Tengkorak ni juga kau nak pakai. Agak-agak akan datang, dia nak datang lagi tuan-tuan. Dia kecil hati tuan-tuan. Jangan kita jadikan diri kita menjauhkan orang lain daripada Islam, tapi jadikan diri kita untuk mendekatkan orang dengan Islam tuan-tuan. Hatta termasuk orang Islam itu sendiri tuan-tuan. Kemudian seterusnya, dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelihkan kambing umpamanya dengan namanya. Menyembelih kambing lain daripada Allah Ta'ala. Niat dia. Kan dulu kan tuan-tuan, zaman dulu lah kan ada bulan Safar. Ada mandi Safar. Ada sembelih kambing. Kambing mesti kambing hitam tuan-tuan. Kambing lain tak boleh. Tentulah. Di Melaka banyak dulu tuan-tuan. Di Melaka. Kat pulau besar tuan-tuan. Dia kata bulan Safar ni banyak sial. Tu pandangan dia lah. Tak boleh. Sembelih haiwan lain daripada nama Allah. Lain daripada nama Allah, satu, perbuatan tu syirik. Perbuatan itu menyebabkan jadi kafir. Yang kedua, binatang yang disembelih itu tidak halal untuk dimakan. Dan seperti membuang Al-Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis. Membuang Al-Quran. Ini saya ingatkan untuk kita bersama tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Dulu lepas banjir besar Selangor 2 tahun berapa tuan-tuan. Banyak masjid-masjid
buat pelupusan Quran. Kan? Quran yang dah rosak dengan sebab kena banjir tu akan dilupuskan. Saya tengok bukan yang rosak, yang cantik-cantik tuan-tuan. Yang cantik-cantik tuan-tuan. Saya pergi kutip lagi tuan-tuan. Masjid ni pun ada sebahagian jemaah yang ada ambil daripada saya. Saya bawa atas sini kan, saya tunjuk ni Quran cantik, boleh buat hantaran kahwin lagi tuan-tuan. Sayang tuan-tuan, pergi tengok kat tempat pelupusan tu mak ai. Kalau yang dah kena banjir tu kita faham lah, dah tak boleh baca ke, dah tak nampak hurufnya ke kan, kita faham. Tapi ni Quran cantik-cantik, jenis canggih-canggih tuan-tuan, macam yang kat depan ni canggih-canggih punya tuan-tuan. Kan? Itu sanggup orang buang tuan-tuan. Agak-agak macam mana kedudukan dia nanti di hadapan Allah. Kita tak reti baca tuan-tuan, bagilah letak kat masjid, mungkin boleh dimanfaatkan bagi orang lain, hadiahkan. Kan? Tapi kalau dibuang tuan-tuan, niat dengan membuang, agak-agak apa nanti di hadapan Allah. Tuan-tuan. Saya bukan ulama, saya bukan mufti, saya tak boleh hukum orang. Kan? Jadi apa agak-agak tuan-tuan? Takut tuan-tuan, hati-hati. Macam masjid ni pun ada iklan melupuskan Quran kan. Rosak ya tak apa, kita tahu. Tapi jangan yang cantik-cantik, yang elok-elok tu nak pergi lupus, nak buat apa? Hantarlah tempat lain yang akan memanfaatkan. Sekolah-sekolah tahfiz sana, anak tahfiz ni akan baca selalu. Biarlah dimanfaatkan tuan-tuan. Macam saya lah tuan-tuan. Tapi bukan cerita Quran. Cerita barang-barang sumbangan. Antaranya baju terpakai. Baju terpakai. Kadang-kadang kita tak minta, orang pula bagi. Kan? Saya baju terpakai ni kurang sikit. Kan? Suka nak bagi orang asli. Tapi yang baik-baik lah. Kadang-kadang dah jadi macam kontraktor angkat sampah tuan-tuan. Pengalaman saya lebih 50% tak elok pun bajunya tuan-tuan. Hukum buang. Nak lap kaki pun rasa geli lagi tuan-tuan. Pandai pula komplain dengan kita tuan-tuan. Ada satu tempat tu tuan-tuan, 2-3 kali saya pergi ambil ulang alik. Banyak tuan-tuan. Saya pula tak sampai hati kan, pergi ambil. Bila pergi ambil tuan-tuan, contohlah kita tanya, bila nak datang ambil ni? Kalau tak datang ambil, saya nak bagi orang lain. Sampai hati cakap dengan saya macam tu. Kan? Kau nak bagi ikhlas ke? Ikhlas, tunggulah orang. Bukan kita ambil. Tuan-tuan, saya pergi ambil, saya angkat sorang-sorang letak atas kereta. Sampai rumah saya keluarkan sorang-sorang. Duit minyak kereta adakah dia bayar? Dia tak bayar tuan-tuan. Nanti saya pergi hantar kampung orang asli, ada dia bagi duit minyak kereta. Tak bagi, haram pun tak ada. Saya tak berkira. Tapi nak bagi, janganlah cakap macam tu. Oh, nanti saya, kalau tak nak, saya nak bagi orang lain. Jangan cakap macam tu. Orang nak selesaikan, nak habis. Kenapa? Ada orang, dia ada satu mentality, mindset. Dia bikin nak bersihkan rumah dia je. Tuan. Agak-agak sedekah dia tu sampai ke tuan-tuan? Saya rasa macam tak sampai. Kenapa? Dia bukan niat sedekah. Dia niat apa? Niat nak bersihkan rumah je. Kita ni jadi kontraktor angkat sampah. Tuan-tuan. Angkat sampah betul lagi banyak dapat duit tu kan. Orang buat kerja amal tak minta apa-apa. Saya bukan mengungkit, tapi itulah yang berlaku tuan-tuan. Jangan sampai macam tu. Nak bagi-bagi elok-elok. Contoh orang perempuan kan, kaum ibu. Buat baju pakai sekali je kenduri kahwin. Lepas tu yang tu lah bagi. Cantik lagi. Jangan bagi baju apa? Baju kelawar kan. Ketiak dah koyak. Janganlah macam tu. Kemudian atau lainnya daripada kitab ilmu syarak, kitab ilmu agama. Tadi sebut Quran ni kitab ilmu agama. Itu saya dapat satu kitab tauhid daripada sini. Kalau ada tuan-tuan buku-buku agama, tuan-tuan simpan, kumpul. Quran pun sama, tuan-tuan simpan, kumpul. Yang elok-elok, nanti saya pandailah saya nak agihkan kat siapa. Yang kitab-kitab, mungkin kitab-kitab tu kalau saya tak ada, saya ambil untuk saya boleh baca dan saya boleh sampaikan pada orang lain ilmu dia. Boleh manfaatkan. Kadang kita tengok tulis Arab kan, tak reti nak baca.
Tak apa, tapi bagi orang lain boleh manfaatkan. Jangan lupuskan. Sayang tuan-tuan, sayang. Maka dia sebut membuang Al-Quran dan membuang kitab ilmu syarak, yakni ilmu agama, ke tempat najis. Atau ke tempat yang keji oleh nafsu, daripada yang suci, seperti hingus dan ludah dan mani. Hingus, ludah dan mani, dia bukan najis, tetapi geli ataupun benda yang keji pada pandangan kita. Jadi kalau meletakkan Al-Quran ataupun meletakkan kitab ilmu agama pada tempat yang najis ataupun tempat yang kita kata keji pada nafsu kita ataupun pada pandangan kita, seperti hingus dan ludah dan mani, maka boleh menyebabkan murtad ataupun terkeluar daripada Islam. Atau membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhina akan dia, seperti dikatanya fatwa ilmu syarak apa ini. Ini membuang fatwa, menghina fatwa. Tak boleh tuan-tuan. Membuang dan menghina fatwa ni tak boleh. Itu sebab dalam kaedah, satu ijtihad tidak boleh menafikan ijtihad yang lain. Kenapa jadi begitu? Terkadang satu-satu fatwa tu, keluarnya satu-satu fatwa itu berdasarkan kepada keadaan pada waktu tu. Jadi fatwa tu valid sebenarnya pada syarak, sesuai pada keadaan pada waktu tu. Tetapi mungkin selepas daripada zaman tu, fatwa berubah sesuai dengan keadaan seterusnya. Tapi tak boleh kita nak mengatakan, oh dulu fatwa ni tak betul, sesat dan sebagainya. Kena hati-hati. Imam Syafi'i sendiri dia ada fatwa qadim dengan fatwa jadid. Contohnya dalam bab penentuan waktu solat Isyak. Dalam bab penentuan waktu solat Isyak. Ada negara tuan-tuan, Imam Syafi'i dia ada dua fatwa kenal. Satu fatwa dia, ini setelah daripada solat maghrib, kemudian solat sunat 2 rakaat, kemudian ambil wuduk, dah masuk waktu Isyak. Pendek maghrib dia. Dan ada lagi satu fatwa Imam Syafi'i, ini fatwa dia masuk waktu Isyak bila mana hilangnya rembang merah. Kalau duduk tepi laut kita nampak lah. Rembang merah tu masuk waktu maghrib. Hilang rembang merah tu dah mega merah tu, jadi masuk waktu Isyak. Jadi waktu dia panjang. Kita hari ni kita ikut tu lah. Okay. Jadi nampak dua-dua fatwa ni bercanggah. Adakah satu fatwa ni menafikan fatwa yang satu lagi? Jawapannya tidak. Kerana fatwa ni berdasarkan keadaan waktu tu ataupun masa ataupun tempat. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan kalau banyak duit, tuan-tuan pergilah jalan. Melihat dunia ni, kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan tengok dengan mata kepala, tuan-tuan akan rasa betapa hebatnya para alim ulama dulu dalam menyusun hukum-hukum syarak ni tuan-tuan. Beri jalan keluar kepada kita. Tuan-tuan contoh, tuan-tuan pergi negara yang berlautan dengan lautan Atlantik. Contoh tuan-tuan, macam ni saya cerita pengalaman saya, Republic of Ireland, negara Ireland. Jadi ada satu bandar pelabuhan dia, bandar Cork, C-O-R-K, Cork. Pergilah, ada pelajar Malaysia di sana masa tu. Saya bekerja di situ. Lepas tu pergi, pelajar Malaysia ajak nak baca kitab ke apa, pergi situlah. Bandar pelabuhan. Jadi bandar tu tuan-tuan, memang tepi laut. Memang lautnya lautan Atlantik tuan-tuan. Nak ke Amerika kan. Lautan yang antara lautan yang luas lah selain lautan Hindi. Malam dia tak gelap sampai subuh. Dia akan remang merah, mega merah tu, atau maghrib sampai subuh macam tu. Lepas tu terang balik. Tuan-tuan. Jadi macam mana mereka nak menentukan solat Isyak? Macam mana nak menentukan solat Isyak? Jadi dia terpaksa tentukan dengan fatwa yang saya sebutkan tadi. Yang ni apa? Bila habis solat maghrib,
Kan? Jadi sela masa dia boleh solat sunat 2 rakaat dan ambil wuduk, maka masuklah kepada waktu isyak, tuan-tuan. Masuk waktu isyak. Itu sesuai pula bulan Ramadan, tuan-tuan. Bila bulan Ramadan, nak sembahyang tarawih tu tak tunggu lama maghribnya. Maghrib, isyak, terus tarawih. Kan? Maghrib, isyak tu pendek masa dia. Pengalaman saya di Island juga, tapi bukan dekat sana. Dan pengalaman di UK, tuan-tuan. Maghrib 9.30 malam. Maghrib 9.30 malam. Isyak pukul 11. Panjang, tuan-tuan, lama. 3 pagi dah subuh. Agak-agak tarawih macam mana, tuan-tuan? Pakat niat je lah, kan? Kan? Malam sangat pendek. Malam sangat, musim panas kan. Siang panjang, malam pendek. 9.30 buka puasa, solat maghrib. Kemudian pukul 11 masuk waktu isyak, tuan-tuan. 11 sampai pukul 3, tuan-tuan, ada 4 jam. Kan? Kalau tarawih, tuan-tuan, 2 jam, 1 jam setengah, tuan-tuan. Qiyamul Lail terus, tuan-tuan. Tiap-tiap hari terkejut, bukan tahajud, terkejut, tuan-tuan. Jadi fatwa kadang-kadang kita jangan faham, okey, buka kitab macam ni sekian-sekian hukum. Tiba bila ada ulama fatwa yang berlainan dengan apa yang ada dalam kitab. Kerana fatwa ni disesuaikan juga salah satunya dengan melihat keadaan setempat ataupun disebut dengan melihat kepada waqi'. Jadi tak boleh terus-terus buang, tuan-tuan. Tak setuju nombor 2. Tapi tak boleh menghina fatwa orang lain, tuan-tuan. Kenapa orang yang berfatwa ni, tuan-tuan, dia orang yang berijtihad ni, kalau ijtihad dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihad dia salah, tak tepat, dia dapat 1 pahala. Maksudnya apa? Dia masih lagi dikira buat kerja ibadah. Jadi kalau kita hina, tuan-tuan, kita hina orang yang sedang berusaha untuk bantu umat Islam, tuan-tuan. Kemudian maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini. Yang tadi itulah yang dah sebutkan tadi. Jadilah ia kafir. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk. Rukuk, kita faham perbuatan rukuk. Maka tiada jadi kafir melainkan jika dia qasadkan. Diniatkan dalam hatinya membesarkan dia seperti membesarkan Allah. Yakni menyengutukan Allah, menghormati ataupun bukan menghormati, memuliakan seperti memuliakan Allah. Ataupun dengan niat penyembahan, maka jadikah kafir. Ada orang Jepun kan dia suka tunduk-tunduk kan, hai. Itu bukanlah memuliakan seperti memuliakan Tuhan. Itu bentuk penghormatan dia kepada orang lain atas dasar kemanusiaan. Tidaklah sampai jadi kafir, tuan-tuan. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan. Memutuskan Islam dengan perkataan ataupun dengan ucapan, yakni keluar Islam. Serta i'tiqad atau bantahan atau bersenda-senda. Maka iaitu seperti mengatakan dan mengiktikadkan. Seperti dia mengatakan dan dia beriman bahawa mengiktikadkan bahawa alam ini qadim dan roh qadim. Jadi kita berhenti dulu untuk laluan azan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم.
الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب الدامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين. Jadi kita sambung kembali tuan-tuan. Tapi sebelum kita sambung ni saya nak sebut sikit berkenaan doa selepas daripada azan. Doa selepas azan dan iqamah. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Aku akan beri syafaat kepada umatku yang buat dosa besar. Minum arak, mungkin ke berzina, ke berjudi ke apa. Nabi kata aku akan beri syafaat kepada umatku yang buat dosa besar. Dan wajib dapat syafaat bagi orang yang mendoakan kepadaku makam mahmudah. Mendoakan bagiku makam mahmudah. Makam mahmudah ni apa? Doa yang kita baca, doa selepas daripada azan dan iqamah, tuan-tuan. Mudah-mudahan berkat kita baca ni, tuan-tuan, nanti di hari akhirat kan, kita usahalah sembahyang, kita buat, semua kita buat. Tapi mungkin kita ni lemah, ada juga buat dosa. Mudah-mudahan Nabi berikan syafaat dan keselamatan kepada kita di hari
akhirat kelak nanti. Jadi disebut di sini seperti mengata dan mengiktikadkan, berkeyakinan ataupun mengimani baharu alam ini qadim dan ruh qadim. Mengatakan alam ini bersifat dengan qadim ataupun mengatakan roh itu bersifat dengan qadim. Sedangkan alam dan roh ni bersifat dengan sifat baharu. Qadim ni apa dia? Tiada permulaan baginya. Itu maksud qadim. Kita faham. Allah Ta'ala bersifat dengan qadim, yakni tiada permulaan bagi Allah Ta'ala. Betul. Tapi pada makhluk, yakni kalau disebut di sini alam. Alam ni makhluk. Roh ni makhluk. Maka kalau mengatakan alam dan makhluk ini qadim, boleh menyebabkan murtad, terkeluar daripada Islam. Sebab antaranya tuan-tuan, orang-orang tadi kan khutbah berkenaan dengan etis. Golongan etis, orang tak percaya adanya Tuhan. Orang etis ni tuan-tuan, mereka mengatakan dunia ni terjadi dengan sendirinya. Dan dunia ni tidak ada pengakhiran. Dan tidak ada permulaan dan pengakhiran. Dunia ni selama-lamanya akan ada. Ini fahaman etis, fahaman yang boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam, tuan-tuan. Kenapa boleh jadi gitu? Mudah aja, sebab tak nak mengaji, tuan-tuan, tak nak belajar agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti kita sambung lagi pada bulan hadapan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup kuliah kita pada malam ni, di belakang sana tuan-tuan, ada saya bawa kerepek tuan-tuan, lebih kurang dalam 30 bungkus. Satu kerepek itu RM10 untuk dana orang asli tuan-tuan. Jadi saya dengar ada orang perempuan tak dapat beli, tu saya dah bawa tuan-tuan, jangan tak beli pula kan. Jadi itu dana orang asli. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah 14 dan 15 Disember akan datang program kami seterusnya di Pos Piah lagi, Sungai Siput Perak. Insya-Allah kali ini program agak meriah. Program pertandingan bola sepak 7-11, sukan neka, program kenduri, sumbangan beras, sumbangan barang-barangan terpakai. Kemudian ada pameran motor berkuasa tinggi lah di sana nanti insya-Allah. Jadi saya mengajak kalau ada sesiapa yang ingin turut serta sama-sama dalam program ni, saya alu-alukan. Mungkin ahli jawatan kuasa masjid ataupun mungkin ahli karya Kampung Bukit Kapar ni tuan-tuan. Saya tuan-tuan dalam program macam ni tuan-tuan, sedar tak sedar dah lebih kurang lebih 10 tahun buat program-program begini tuan-tuan. Jadi selama lebih kurang 10 tahun ni tuan-tuan, ada satu kebimbangan kan, yang saya selalu fikirkan, saya bimbangkan, siapakah pelapis pengganti untuk program begini tuan-tuan. Pelapis untuk program seumpama begini. Dan andainya contohlah, andainya saya mati dalam masa terdekat ni tuan-tuan. Siapa nak buat program macam ni? Tuan-tuan. Ramai orang akan boleh bantu. Tapi mesti ada seorang jadi kepalanya, kerana ni program dakwah kan. Program dakwah. Jadi saya selama saya bawa ustaz-ustaz tuan-tuan, saya tak tahulah apa alasan dan sebabnya. Tapi itulah kali pertama dan kali terakhir. Tak ada yang akan repeat nak pergi kali kedua, ketiga dan seterusnya tuan-tuan. Jadi saya pun masih mencari siapa-siapa pendakwah-pendakwah muda. Ada asas agama cukuplah, tahu fardu ain cukup. Asas-asas fardu ain, saya mengajak sama-sama untuk join, belajar sesuatu. Dakwah ni kita tak boleh pakai kitab belajar. Dakwah ni dia kena belajar daripada pengalaman. Kerana setiap budaya, setiap kaum, setiap lapisan masyarakat tu dia ada pendekatan yang berbeza. Jadi kita kena duduk, berkenalan, dah kenal, kita saling memahami, dah faham baru kita boleh menyampaikan dakwah dengan berkesan kepada mereka tuan-tuan. Jadi saya mengajak kalau ada pendakwah-pendakwah muda, da'i-da'i, ni tak famous, tak masuk TV, orang tak kenal, tak ada airline,
Tapi percayalah Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi di belakang tu ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menyumbang, tuan-tuan belilah. Kalau habis pun tuan-tuan nak sumbang, tuan-tuan masuklah duit dekat dalam, ada bekas tu untuk kerepek tu. Mudah-mudahan kan dapat membantu kami untuk menyampaikan dakwah di kampung orang asli. Sikit tuan-tuan baru-baru ni tuan-tuan saya dapat ada panggilan telefon, ada WhatsApp daripada kampung-kampung lain. Daripada penggerak-penggerak pendakwah-pendakwah kan, pegawai-pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Direct WhatsApp dengan call saya minta tolong kampung-kampung mereka. Mungkin mereka lihat program kami di Puspiah ni berjaya. Memang sekarang ni tuan-tuan memang sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat di Puspiah. Siapa yang pernah ikut kami dulu, kalau kami balik orang kampung tak turun, tak ada say bye-bye dengan kami. Tapi sekarang satu kampung turun tuan-tuan, say bye-bye tuan-tuan. Betapa mereka menghargai program yang kami adakan di kampung mereka tuan-tuan. Jadi ustaz-ustaz lain ni minta tolong untuk bantu kampung-kampung mereka tuan-tuan. Tapi saya tak boleh janjilah, saya kata tak apalah. Nanti saya cuba usahakan. Kalau tuan-tuan sama-sama dengan saya ramai-ramai, bila kita ramai kita boleh pecah 3-4 grup. Kita boleh bantu banyak tempat tuan-tuan. Bantu bukan sebenarnya macam barangan, beras ni semua. Itu sekadar kita nak ambil hati. Tapi tujuan matlamat kita sebenarnya Islam tuan-tuan. Kita nak sampaikan Islam kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.